Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke Bulletin Gadget untuk minggu ini. Jadi, ini adalah rangkuman berita yang menarik terjadi pada minggu ini. Bersama aku, Mio Hashim. Jom mulakan video. Kelajuan rangkaian 5G didapati lebih perlahan berbanding tahun 2020 lalu. Okey, speed test. Siapa je tak kenal speed test ni? Dia dalam laporan dia mendedahkan bahawa kelajuan rangkaian 5G telah menurun pada suku ketiga 2021. So sebenarnya average kelajuan 5G untuk suku ketiga 2021 adalah hanya pada 166.13 MB per second sahaja. Yang mana ini adalah 13% lebih perlahan berbanding suku ketiga pada tahun 2020. So kalau kita tengok pada tahun 2020, suku ketiga tu dia adalah selaju 206.22 MB per second. So memang perlahan, 13% lebih perlahan. Dan bukan itu saja, kelajuan muat naik iaitu kelajuan untuk upload speed 5G juga turut menurun 13% untuk suku ketiga 2021. Jadi untuk suku ketiga 2021 dia orang dapat 21.08 MB per second, yang mana ini adalah 39% berbanding 29.52 MB per second pada suku ketiga 2020. So dalam laporan yang sama juga, Speedtest mendapati kelajuan 5G paling laju average-nya adalah negara Korea Selatan dengan kelajuan 492.48 MB per second. So tahun 2019, tahun 2020 ni merupakan tahun yang rancak lah untuk permulaan 5G, kat mana sekitar tahun ni ramai telco dah mula uji 5G dan phone pun banyak yang dah mula support 5G. Jadi bila dah masuk 2021 dan juga tahun 2022, speed 5G tu mungkin dah berkurang disebabkan semakin ramai pengguna yang menggunakan rangkaian tersebut. Siri Realme 9 Pro dilancarkan, harga bermula sekitar RM1,000. Okey, siri Realme 9 Pro yang berada di bawahnya adalah Realme 9 Pro dan juga Realme 9 Pro Plus telah selamat dilancarkan di India. Untuk siri Realme ni memang dah popular sebagai kelas mid-range yang menjadi persaingan dan juga rival terkuat kepada siri Redmi Note oleh Xiaomi. So untuk spek, kita mulakan dengan Realme 9 Pro terlebih dahulu. Dia ada chipset Snapdragon 695 5G, dia ada skrin 6.6 inci LCD Full HD Plus dengan 120Hz, dia ada kamera utama 64MP dan juga bateri dengan pengecasan pantas 33W. Manakala untuk Realme 9 Pro Plus, iaitu varian yang lebih premium dalam siri ini, dia mempunyai chipset dengan MediaTek Dimensity 920 5G, skrin 6.4 inci AMOLED Full HD Plus dengan 90Hz, kamera utama 50MP dan dengan bateri berkapasiti 4500 mAh dengan 60W charging. So kat sini antara kedua phone ni, dia punya spesifikasi dia macam bercampur-campur. Sebab sepatutnya Realme 9 Pro Plus ni yang menjadi abang kepada dalam siri ni, dia punya bateri dia lagi kecil, dia punya refresh rate pun lebih rendah dan kamera dia gunakan resolution lebih rendah. Dan lagi satu, Realme 9 Pro Plus ni punya size dia lagi kecil berbanding Realme 9 Pro. Tapi walaupun Realme 9 Pro ni dia gunakan 120Hz, skrin dia datang daripada skrin LCD. Manakala untuk Realme 9 Pro Plus, walaupun kita tengok refresh rate dia hanya sekadar 90Hz saja, tapi skrin dia datang dengan AMOLED. Dan sensor sebenarnya kalau kita tengok Realme 9 Pro Plus, walaupun dia guna sensor daripada 50MP yang mana lagi kecil lah kalau ikutkan berbanding 64MP pada Realme 9 Pro, tapi 50MP ni adalah sensor yang bagus, iaitu Sony IMX766. Jadi untuk Realme 9 Pro, dia dijual berharga sekitar RM1,000 dan untuk Realme 9 Pro Plus, dia pula dijual bermula RM1,394. Tapi ini adalah untuk pasaran India sahaja. Jadi untuk pasaran Malaysia, kena tunggulah Realme Malaysia bawa nanti. Okey, Redmi K50 Gaming Edition Snapdragon 8 Gen 1 dan juga pengecasan 120W. Siri Redmi K ni sangat popular sebab mostly dia dikaitkan dengan Poco dan juga harga dia sangat mampu milik. So untuk siri Redmi K yang terbaru ni, Redmi telah melancarkan Redmi K50 Gaming Edition ataupun K50 eSports version. Dan ini sebenarnya adalah pengganti kepada Redmi K40 Gaming Edition sebelum ni. Untuk skrin dia dilengkapi 6.67 inci Full HD Plus AMOLED dengan 120Hz. So untuk chip digunakan Snapdragon 8 Gen 1 dan juga dipadankan dengan RAM sehingga 12GB serta 256GB storage. So dah namanya telefon gaming, Xiaomi sumbat dual vapor chamber yang harap-harapnya dapatlah menurunkan suhu yang menggunakan chip 8 Gen 1 ni. Bateri pula dia ada 4700 mAh dengan pengecasan pantas sehingga 120W. Tapi yang menariknya, Redmi juga ada umum K50 Mercedes-AMG Petronas F1 Limited Edition. So design untuk Redmi K50 Limited Edition yang Mercedes ni memang agak lawa lah sebenarnya.
Jadi siri Redmi K50 Gaming Edition ni hanya dijual di China sahaja dan dengan harga bermula RM2,100. So sama-samalah kita harapkannya ia akan masuk ke pasaran Malaysia nanti. Calpay mengacah telefon Nothing yang dikuasakan oleh chip Snapdragon. So kalau korang nak tahu Nothing ni, dia diasaskan oleh Calpay yang juga merupakan pengasas bersama OnePlus. So sekarang ni dia dah keluar daripada OnePlus, dia jadi founder kepada syarikat Nothing. Diorang sebelum ni telah melancarkan TWS pertama diorang iaitu Nothing Ear One sebagai produk pertama diorang dan telah pun masuk ke pasaran Malaysia pada bulan Oktober lalu. Aku pun ada buat review tentang earphone tu sebelum ni. So, projek terbaru Calpay sekarang ni, dia dikatakan sedang mengacah untuk membuat sebuah telefon yang dari nothing. Dia mulanya simple je. Calpay ni dibuat tweet back to Android dekat Twitter dia. Daripada tweet tersebut, akaun Android dan juga akaun Snapdragon dia menempel, dia bagi reply. Macam mengacah yang tiga syarikat ni akan menghasilkan satu kerjasama untuk buat smartphone. Tapi buat masa ni memang spekulasi ni agak liar lah, sebab maklumat yang ada pasal smartphone Nothing pun memang tak ada sekarang ni. Memang nothing. Tapi kalau betul dia orang nak buat smartphone, memang agak menarik lah, sebab Calpay sebelum ni kan dah ada banyak pengalaman dengan OnePlus. So kita nak tengok apa yang nak dibawakannya daripada OnePlus masuk kepada smartphone Nothing, ataupun ura-ura ni hanya kekal sebagai Nothing. Selepas PUBG Mobile, kini Free Fire pula diharamkan di India. Kalau korang follow pada tahun 2020, China dengan India ni ada masalah kenegaraan sikit, yang mana kerajaan India dia asyik ban aplikasi game dan juga benda-benda yang datang daripada China. So antara benda yang paling besar bagi efek dekat pengguna-pengguna smartphone di India adalah di mana pada tahun 2020 diorang telah ban game PUBG Mobile. Tujuan dia ban banyak apps dan juga banyak game ni, dia kata benda ni mengancam keselamatan negara. Dan sebab itulah kalau korang tengok meme yang ada PUBG, PUBGE, lepas tu apps clone PUBG Mobile tu, sebab PUBG Mobile memang dah tak ada dekat India. So apa yang terbaru lanjutan daripada kes ni, Kementerian Teknologi Maklumat dan juga Elektronik India dia melakukan sekali lagi, dia ban 54 aplikasi jari China dan antara benda yang paling popular di ban adalah game Free Fire daripada Garena. Tapi kalau korang nak tahu, Free Fire dia sebenarnya bukanlah berasal daripada China. Dia berasal daripada Singapura dan di bawah syarikat Sea Limited. Tapi mungkin sebab syarikat Sea Limited ni ada pegangan syarikat Tencent China, sebab tu dia ban kot. Maybe lah. Tapi apa yang pasti, sebab sebenar Garena Free Fire ni di ban masih tak tahu. Dan wakil daripada kerajaan India pun tak nak cakap mengenai benda ni. So setakat ni boleh dikatakan lebih daripada 200 aplikasi daripada China telah di ban di India, yang mana antaranya yang popular adalah macam TikTok, WeChat dan PUBG Mobile tu lah. Ujian kelajuan Maxis Fiber capai kelajuan hampir 10 gigabit per second. Jadi kalau korang rasa speed 1 gigabit per second tu dah cukup laju, ini Maxis pula dia capai 10 kali ganda lebih pantas. So baru-baru ni Maxis dia telah berjaya dalam percubaan teknologi 10 GPON ataupun Gigabit Passive Optical Network yang dijalankan di Menara Maxis. Jadi melalui test tu, dia orang dapat download video bersaiz 1 gig dalam masa kurang daripada 1 saat sahaja. Memang laju gila. Untuk info, Maxis cakap kebanyakan penggunaan fiber yang sekarang ni, dia menggunakan teknologi GPON yang sama, tapi speed dia hanya mencapai 2.5 gigabit per second sahaja. So ini adalah berkali ganda lebih laju lah. Tapi apa yang kurang best, buat masa ni Maxis memang tak umumkan lagi bilakah teknologi GPON 10 gigabit per second ni akan menemui pengguna awam. So tak tahulah bila kita akan dapat guna benda ni. Okey, itu sahaja rangkuman berita menarik yang terjadi untuk minggu ini. Kita nantikan berita yang terjadi pada minggu depan lah pula. So bye. Assalamualaikum.